Okey, kalau kita tengok dalam konteks pembunuhan Ismail Haniyah di bumi Tehran, Iran itu sebenarnya dia bukan pembunuhan VVIP lah kita sebutkan yang pertama di Iran. Bahkan Iran sendiri pemimpin dia pun ada yang terbunuh, terutamanya kalau kita tengok dalam beberapa tahun lepas ketua saintis Iran juga terbunuh di Tehran. Dah ada kes sebelum tu dan banyak, bukan seorang bukan dua. Jadi sudah banyak terutamanya berkait dengan saintis lah. Sebab kalau kita tengok dahulu ada peristiwa hilangnya sekumpulan saintis mereka ketika mana pergi melaksanakan haji ataupun umrah di Mekah. Kemudian setelah mana hilang dalam satu rempuhan yang kononnya ada satu demonstrasi dan sebagainya di Mekah itu, tapi sebenarnya adalah provokasi yang berakhir dengan mereka ditangkap dan hilang untuk tempoh yang lama. Beberapa tahun berikutnya barulah dijumpai di kedutaan negara-negara tertentu di Amerika dan juga negara-negara barat yang lain masih lagi hidup, menandakan bahawa mereka telah pun diculik ya. Dan sebab itulah kalau hari ini lawatan-lawatan industri mana-mana negara yang pergi ke Iran, dia benarkan ambil gambar ciptaan-ciptaan dia, terutama senjata dia, drone dan sebagainya, tapi dia tak benarkan ambil gambar saintis-saintis dia. Sebab apa? Sebab saintis dia memang cukup banyak dibunuh dalam negara dan juga luar negara. Dan kemuncak dia adalah beberapa tahun lepas bila ketua saintis dia dibunuh ketika mana keluar daripada pejabat dia sendiri melalui satu pembunuhan yang diletak senjata automatik di atas kenderaan yang diparking situ dan diuruskan daripada jauh lah untuk tembak beliau. Ya, terutamanya saintis yang berkepentingan dalam nuklear, pakar-pakar nuklear dia, pakar-pakar persenjataan dia yang dibunuh. Dan mereka ini dibunuh pastinya adalah oleh ejen-ejen daripada Israel sendiri, maknanya di kalangan rakyat Iran sendiri. Dan pastinya di Iran tu kalau kita tengok dari segi jumlah keluar mengundi pun tidak tinggi. Maknanya kalau dalam 60%, maknanya ada 40% yang tidak setuju dengan kerajaan. Yang boleh jadi di kalangan itu ada kalangan mereka yang tidak bersama kerajaan, yang tidak mustahil pun menjadi ejen-ejen kepada Zionis, Israel dan sebagainya. Kebanyakan selepas daripada kematian ini, tangkapan-tangkapan yang dibuat adalah terhadap penduduk-penduduk tempatan sendiri yang menjadi ejen kepada Israel. Tapi Israel juga mengatakan bahawa Iran pun buat benda yang sama juga, mencari rakyat-rakyat Israel untuk menjadi ejen-ejen mereka untuk lakukan sabotaj, pembunuhan dan sebagainya dalam negara. Jadi perkara begini memang dah kerap berlaku dalam Iran sejak 79 lagi sampailah kepada hari ini tahun 2024. Pembunuhan-pembunuhan VVIP, kita boleh cari lagi dalam sejarah untuk tajuk ni. Kebanyakan yang terbunuh ni adalah dua kelompok lah. Pertamanya adalah kelompok saintis, sebab memang perkara yang perlu dimatikan Iran ini adalah perkara yang berkait dengan saintifik. Sebab kalau ada satu kajian yang dibuat oleh Universitas Indonesia dalam 10 tahun yang lepas, dia membuat kesimpulan bahawa apa yang berlaku di Iran itu bukan revolusi Islam yang ditekuti oleh Barat terutamanya, tetapi adalah revolusi saintifik. Kita boleh cari buku dia, revolusi saintifik Iran. Kerana apa? Ciptaan-ciptaan baru dia, termasuklah dalam persenjataan nuklear, termasuklah dalam bidang perubatan, dalam bidang pertanian, banyak perkara ini akan mengancam kepada dunia Barat dan juga kepada Israel itu sendiri. Jadi sebab itulah saintis-saintis yang banyak dibunuh. Satu, yang keduanya strategis. Di bawah Al-Quds Force yang ditubuhkan di bawah RGC ini, mereka bukan sekadar nak perkukuhkan Iran, tapi nak perkukuhkan rantau tersebut. Jadi ditubuhkan Al-Quds Force di bawah General Qasem Soleimani. Jadi dia merekrut beberapa pertubuhan baik Sunni ataupun pertubuhan Syiah di Lebanon, di Syria, di Palestin sendiri, di Iraq, di Yaman, di beberapa negara. Dan mereka ini adalah strategis yang mengatur, yang bukan sekadar mereka ini membina kekuatan mereka atau membantu Palestin dalam melawan Israel dan sebagainya, tapi mereka juga mensabotaj halangan-halangan daripada Amerika. Sebagai contoh, kalau kita tengok dahulu di Afghanistan, gerakan Taliban, dan juga di belakang itu gerakan Al-Qaeda sebelum daripada itu, yang mana terbukti bahawa sebahagian daripada grand design daripada Amerika sendiri. Kemudian mutakhir ini adalah ISIS atau disebut sebagai Daesh yang masuk ke Iraq terutamanya, juga ke Syria. Jadi ini adalah ciptaan-ciptaan yang Amerika mengaku sendiri. Hillary Clinton mengaku sendiri bahawa adalah ciptaan daripada Amerika, sponsored by Amerika. Antara yang menjadi penghalang kepada agenda-agenda Amerika di Timur Tengah ini adalah kumpulan Al-Quds Force ini. Mereka perlu dimatikan. Jadi antara yang terbunuh ialah Qasem Soleimani sendiri, dan sebelum pada itu banyak operator Al-Quds Force ini yang dibunuh di dalam negeri melalui pembunuhan-pembunuhan ala-ala pembunuhan Haniyah atau pembunuhan ketua saintis tadi. Kebanyakan saintis-saintis ini mereka lebih awal lagi duduk di luar, sama ada belajar dia, dan mereka belajar di Amerika, belajar di Jerman, belajar di Britain, tapi banyaknya di Amerika. Belum lagi dikenali sebagai saintis yang terkenal. Bila jadi balik dalam negara, baru buat ciptaan-ciptaan mereka sendiri, barulah menerima ancaman daripada Israel lah terutamanya. Sebenarnya dari segi pembelajaran, asalnya dia pergi kepada US juga, jadi balik dia buat ciptaan dia sendiri. Tapi dalam konteks kalau kita tengok yang mendapat servis lah daripada saintis-saintis Iran ini, termasuklah mereka daripada negara-negara Skandinavian. Sebagai contoh dalam bidang saya sebut sebagai healthcare tourism, pergi mendapat khidmat daripada mereka. Nak cerita betapa canggihnya penghasilan yang mereka buat. Kalau kita tengok dalam bidang pembedahan untuk kecantikan, nak mancungkan hidung ke, nak kuruskan badan dan sebagainya, banyak pergi ke Iran. Sebab kos di sana murah, tapi dengan kepakaran dia yang lebih baik ataupun sama taraf dengan apa yang ada di negara-negara Eropah. Kemudian yang keduanya, saintis-saintis ini memang mereka tidak keluar dan mereka cukup sukar untuk mengeksport ciptaan mereka, terutama senjata lah. Mereka sukar untuk ekspor kepada negara lain disebabkan sekatan. Melainkan mereka hanya menghantar ke negara-negara yang ada hubungan side kiri lah, sama ada China, Rusia, atau
ataupun Korea Utara lah sebagai contoh. Tapi negara-negara lain kebanyakannya adalah mereka menghantar kepakaran. Sama ada orang luar datang ke tempat mereka untuk belajar, mereka train saintis-saintis daripada Yaman, daripada Syria, daripada Lebanon, daripada Asia Tenggara ataupun mana-mana negara, yang balik mereka pula buat ciptaan-ciptaan tersebut. Jadi tak pelik lah kalau kita kata ada roket dalam Gaza, ada roket yang dibuat di Yaman. Kenapa? Sebahagian besar mereka pergi belajar daripada saintis-saintis tersebut. Jadi untuk menghalang produk-produk ini keluar negara, mereka berjaya. Tapi untuk menghalang knowledge itu pergi kepada negara-negara luar, tak boleh, melainkan dengan cara mematikan atau membunuhkan saintis-saintis tersebut. Okey, bagi sesiapa yang nak memahami konteks apa yang berlaku dalam geopolitik, apa yang berlaku dalam hubungan antarabangsa, pertembungan di antara kuasa-kuasa besar baik Amerika dengan China, Amerika dengan Rusia dan sebagainya, dan kaitannya dengan Palestin ini, boleh baca dalam buku Hari-Hari Akhir Israel di Bumi Palestin ini.